Salam hormat dan salam sejahtera. Saya Debbie Eminda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 2 Disember. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak semalam meluluskan rang Undang-Undang RUU Perbekalan Kurungan 2023-2022 melibatkan peruntukan 10.797 bilion ringgit. Bajet yang bertemakan Sarawak diutamakan ke arah masyarakat yang inklusif, makmur dan harmoni memperuntukkan 3.997 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus dan 6.8 bilion ringgit untuk peruntukan akaun kumpulan wang pembangunan bagi membiayai pelaksanaan pelbagai program dan projek pembangunan. Bajet 2023 dibentangkan oleh Premier Sarawak merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi baru, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 21 November lepas dan dibahaskan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri mewakili kerajaan dan pihak pembangkang. Mesyuarat ketiga bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 atau dikenali sebagai Persidangan Bajet berlangsung selama 8 hari bermula 21 November lepas. Sebanyak 6 RUU telah diluluskan pada persidangan kali ini, iaitu RUU Perbekalan 2023-2022 dan RUU Lembaga Dana Kekayaan Masa Depan 2022. RUU lain adalah RUU Aktiviti Kerajaan Elektronik Sarawak 2022, RUU Perlembagaan Kerajaan Negeri Pindaan nombor 2 2022, RUU Kesihatan Awam Veterina Pindaan 2022 serta RUU Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak STIDC Pindaan 2022. Gabungan Parti Sarawak GPS mahu 4 menteri wakil daripada GPS menyandang jawatan menteri penuh dalam barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berharap komposisi 4 menteri penuh dikekalkan sama seperti kerajaan sebelum ini. Ditanya tentang sekiranya ada sebarang perbincangan dilakukan berkenaan lantikan itu, Premier berkata setakat ini belum menerima apa-apa berkaitan perkara tersebut. Walau bagaimanapun, Premier Sarawak berkata beliau menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas persidangan Dewan Undangan Negeri di Petrajaya, Kuching. Sebelum ini, di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, 4 Menteri Wakil GPS yang menyandang jawatan Menteri Penuh adalah Menteri Kanan Kerja Raya, Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian, Datuk Seri Nancy Shukri dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Kedudukan Sarawak dalam Kerajaan Perpaduan akan memastikan dasar dan inisiatif Kerajaan Persekutuan mengambil kira kesejahteraan rakyat, status, hak dan kepentingan Sarawak dalam persekutuan. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ini selaras dengan hak perlembagaan Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan jawatankuasa antara kerajaan IGC. Dalam ucapan penggulungannya, Premier berkata beliau dan rakan-rakan dalam Kerajaan Gabungan Parti Sarawak, GPS, berterima kasih kepada rakyat Sarawak atas sokongan pada pilihan raya umum ke-15. Dengan perolehan 23 daripada 31 kerusi yang dipertandingkan berbanding hanya 18 kerusi pada PRU14, mandat besar ini menunjukkan keyakinan rakyat kepada Kerajaan GPS untuk terus menerajui kepimpinan Sarawak. Beliau yakin kejayaan ini akan membolehkan suara rakyat Sarawak yang lebih kuat dalam Parlimen dan juga Kerajaan Perpaduan. Sementara itu, Premier memaklumkan Sarawak akan menubuhkan syarikat penerbangan sendiri untuk meningkatkan industri pelancongan dan memacu perniagaan di negeri ini. Ujarnya, syarikat penerbangan itu tidak bermotifkan keuntungan, sebaliknya hanya untuk membantu memudahkan ketibaan pelancong ke Sarawak. Kesaling hubungan udara ini akan memudahkan dan mempercepatkan pembangunan sosio-ekonomi, perdagangan dan e-dagang di Sarawak.
Dalam pada itu, Premier juga memaklumkan bahawa kerajaan negeri kini sedang melaksanakan penambahbaikan terhadap saluran Sungai Baram dan pelaburan Miri serta kemudahan pelabuhan laut dalam Samalaju di Bintulu. Selain daripada itu, ujar beliau, kerajaan Sarawak juga kini sedang meneroka pembangunan pelabuhan laut dalam baharu untuk Lawas dan Kuching pada masa hadapan. Ini penting bagi Sarawak untuk menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan dunia, terutamanya untuk makanan, tenaga, alat ganti dan komponen. Sementara itu, dalam ucapan penggulungan Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Sukambas memaklumkan kerajaan Sarawak komited memastikan projek rangkaian jalan pesisir berjaya dilaksanakan. Ia melibatkan 3 komponen pembinaan rangkaian jalan pesisir. 3 komponen terbabit adalah penggantian 7 perkhidmatan feri sedia ada kepada jambatan, pembinaan jalan Missing Link sepanjang pantai dan naik taraf 331 km daripada 896 km jalan pesisir sedia ada. Bagi pembinaan jambatan dan jalan raya pula, Dato' Ahmad Douglas mendedahkan 13 pakej kerja telah dianugerahkan dan dalam pelbagai peringkat pelaksanaan yang dijangka siap menjelang tahun 2025. Berkaitan kerja menaik taraf jalan pantai, 8 daripada 29 pakej kerja telah disiapkan, manakala bakinya akan dilaksanakan secara berperingkat. Ia dijangka siap menjelang tahun 2024. Manakala bagi projek jalan utama kedua, 6 daripada 14 pakej kerja dijadualkan siap menjelang tahun 2025. Bagi pembinaan pelabuhan pula, Dato' Ahmad Douglas berkata kajian Pelan Induk Pelabuhan akan dimulakan pada suku pertama tahun depan dengan Lembaga Pelabuhan Miri dipilih sebagai perintis. Menurutnya, Lembaga Pelabuhan Kuching telah diperuntukkan RM70 juta untuk melengkapkan pelabuhan berkenaan dengan kren dermaga, RM30.5 juta untuk memasang sistem pengurusan trafik kapal dan RM56.9 juta untuk lapangan kenderaan dan kemudahan berkaitan. Katanya pemasangan sistem bantuan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Manis kini telah 90% siap dan dijangka boleh digunakan pada suku pertama tahun depan. Prestasi industri perkayuan Sarawak bagi tempoh suku ketiga tahun 2022 menunjukkan peningkatan nilai ekspor sebanyak 4.5% kepada RM3.05 bilion berbanding RM2.92 bilion pada tempoh yang sama tahun 2021. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata negara Jepun kekal sebagai pengimport utama bagi produk perkayuan negeri Sarawak yang menyumbang sebanyak RM1.88 bilion atau 62% daripada keseluruhan nilai ekspor bagi tempoh suku ketiga tahun 2022. Dalam ucapan penggulungan Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar kedua, beliau menambah pasaran utama lain adalah India sebanyak RM357 juta, negara-negara Timur Tengah sebanyak RM134 juta, China RM131 juta dan Taiwan sebanyak RM117 juta. Daripada segi produk, katanya, papan lapis menunjukkan peningkatan nilai ekspor sebanyak 2.5% bagi tempoh suku ketiga tahun 2022 kepada RM1.67 bilion berbanding RM1.63 bilion bagi tempoh suku ketiga tahun 2021. Tambahnya, kerajaan terus komited meningkatkan nilai ekspor dengan menggalakkan lebih banyak pengeluaran produk nilai tambah yang tinggi seperti perabot dan produk kejuruteraan kayu serta menggiatkan usaha penyelidikan dan pembangunan. Sementara itu, sebanyak 58 projek skim penempatan semula SPS dan skim pembesaran kampung SPK telah diluluskan yang akan menyediakan sebanyak 5,910 lot kediaman dengan kos pelaksanaan dianggarkan berjumlah RM858.5 juta.
Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menjelaskan daripada 58 projek tersebut, 12 pembangunan dan baki 46 projek akan diteruskan sehingga penghujung rancangan Malaysia ke-12. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah memaklumkan Sarawak Forestry Corporation SFC giat menjalankan pelbagai program di Taman Negara Niah. Ia selari dengan taman negara berkenaan yang telah dimasukkan dalam senarai tentatif sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Beliau juga memberitahu SFC turut melaksanakan beberapa projek menaik taraf kemudahan dan infrastruktur di beberapa kawasan terlindung sepenuhnya. Antara projek pembangunan utama yang sedang dijalankan termasuk Matang Family Park Kuching, Bukit 5 Nature Reserve One Stop Centre Sibu dan Piasau Nature Reserve Discovery Centre Miri. Kerajaan Sarawak sentiasa menyokong pembangunan sukan golf khasnya golf junior ke arah melahirkan pemain golf tempatan setaraf antarabangsa. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata ia dapat dicapai menerusi sokongan dan bantuan penuh daripada kerajaan negeri. Ke arah itu, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu penganjuran kejohanan junior golf antarabangsa Sarawak 2022 Piala Premier Sarawak ke-22 oleh Persatuan Golf Sarawak adalah bertepatan ke arah mencungkil bakat pemain-pemain muda di negeri ini. Tambahnya, sukan golf juga berupaya menjadi kerjaya profesional yang boleh memberi pulangan yang lumayan. Dalam tempoh 22 tahun penganjuran kejohanan ini, Premier berkata acara ini merupakan wadah untuk pemain-pemain golf junior tempatan dan antarabangsa mendapat pendedahan dalam sukan golf secara kompetitif. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu pada kejohanan Junior Golf Antarabangsa Sarawak 2022, Piala Premier Sarawak ke-22 di Miri. Kejohanan selama 3 hari yang berakhir semalam menyaksikan kategori lelaki dirangkul oleh Jacqueline Ethan Hernandez dari Filipina yang mendapat 200 mata secara keseluruhan. Manakala kategori perempuan dimenangi oleh Chulatida Sima dari Thailand dengan 205 mata. Seramai 104 orang peserta dari 8 buah negara antaranya Pakistan, India dan Brunei Darussalam telah menyertai kejohanan tersebut. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Salam hormat dan jumpa lagi.